Saya sebenarnya dilahirkan di Kepala Batas, Seberang Perai tahun 1962. Jadi saya telah bersekolah di Sekolah St. Mark, Butterworth, dan kemudian secondary, dan setelah itu saya pindah ke Taiping, ke Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Huat Lian, itu sekolah Cina tapi sekolah kebangsaan. Jadi keseluruhan pelajarnya memang pelajar Cina. Dan saya masih lagi mengikut aliran Inggeris pada ketika itu, iaitu MCE. Dan setelah MCE saya telah pergi ke United States untuk degree architecture, masters dan degree. Dan selepas itu saya pulang dan berkhidmat dengan UTM. UTM pula kemudiannya memberi beasiswa untuk PhD di University of Edinburgh. Saya mula masuk dalam tahun 1987. Jadi saya rasa dah hampir 25 tahun lah. Kalau ditolak 3 tahun PhD, saya berkhidmat selama 22 tahun. Sebenarnya minat untuk menulis tu telah lama saya ada di dalam diri saya, sebab saya ni suka baca buku cerita Enid Blyton masa saya sekolah menengah dan sekolah rendah dulu. Dan sebenarnya saya punya penulisan telah pun diterbitkan sejak tingkatan 2 lagi. Masa itu dengan utusan pelajar, iaitu beberapa cerita dalam bahasa Inggeris di dalam ruangan stories utusan pelajar. Setelah itu saya lebih giat mula menulis apabila saya pulang daripada PhD. Dan di sana saya telah mengambil keputusan untuk lebih banyak menulis artikel-artikel pendek untuk media, kerana tujuan utamanya adalah untuk menyebar ilmu kepada sebanyak orang yang boleh membaca ataupun yang boleh menerima ilmu tersebut. Saya tidak gemar konsep di mana seorang akademik hanya menulis untuk jurnal dan untuk makalah-makalah akademik sahaja, walaupun itu satu perkara yang memang seharusnya kita lakukan. Tetapi kebanyakan akademik hanya menumpukan kepada perkara itu sahaja. Jadi saya rasa ini satu kelemahan budaya penulisan kita, di mana ahli akademik tidak sedar tanggungjawab mereka kepada masyarakat, iaitu seorang yang setelah pakar dalam bidangnya juga perlu mendidik masyarakat tentang implikasi bidang itu terhadap masyarakat supaya ada perubahan. Bagi saya, menulis itu bukan satu kerja. Jadi sebabnya adalah kita dalam dunia ni, setiap manusia tu ada dia punya keistimewaannya sendiri. Jadi saya dapati bahawa seorang akademik, selain daripada dia menerajui bidangnya dari sudut mengembangkan, dari sudut menggali tentang ilmu dan sebagainya, beliau juga perlu menulis tentang ilmu tersebut, dan menulis pula bukan kepada satu audiens ataupun satu sudut pembaca, iaitu pembaca akademik. Ia kena segala lapisan. Contohnya kepada orang awam, kepada kanak-kanak pun. Jadi cara saya membahagikan senang saja, sebab saya memang merasakan bahawa ia adalah satu perkara yang memang tunggak ataupun benda yang paling penting. Dan saya kebanyakannya menulis di rumah, bukannya di pejabat. Jadi saya kurang pergi kerja tapi banyak buat kerja. Hanya saya akan datang ke tempat kerja bila ada kuliah dan bila ada appointment pelajar untuk berjumpa dengan saya. Jadi itu yang rahsia, orang kata untuk menulis. Kadang-kadang kalau kita di pejabat, terlalu banyak distraction, di mana bukanlah gangguan pelajar datang, tetapi kita boleh kumpulkan perjumpaan pelajar itu kepada satu masa yang khusus. Menulis ini dia kena kita bersama diri kita sendiri. Jadi kita macam bercakap seorang-seorang lah. Jadi kalau kita tak boleh bercakap seorang-seorang, macam orang gila orang kata, dia tak keluar menulis. Ramai yang tidak tahu bahawa ada strategi dalam penulisan buku ini, sebab mungkin ramai yang tidak faham sangat apa yang dimaksudkan sebagai buku.
Yang menjadi masalah kepada ramai orang, mereka mendapat melihat bahawa buku ini adalah suatu yang kita tulis daripada muka surat 1 sampai muka surat 210 katakan. Tapi sebenarnya dalam pengalaman saya, tidak berlaku sedemikian. Buku ini adalah suatu kumpulan idea kepada satu tema. Jadi contohnya masjid. Ia adalah satu tema tentang masjid. Ataupun kita kata tentang seni bina. Kebanyakan contohnya tentang isu ini atau isu itu, dia pelbagai. Temanya pelbagai, tetapi di bawah payung seni bina. Kalau kita faham buku sedemikian, contohnya buku masjid, maka kita boleh membuat strategi menulis beberapa aspek tentang masjid, dan selepas kita dah terbitkan di dalam jurnal ataupun di dalam majalah atau dan sebagainya, kita kumpulkan keseluruhan 5, 6, 7 atau 10 artikel-artikel yang berasingan ini ke dalam satu buku. Dan apa yang harus kita buat adalah untuk membuat editing sendiri dan mungkin menulis forward ataupun pendahuluan yang lain dan juga kesimpulan yang lain. Jadi dengan cara begitu, kita tidak tertunggu-tunggu selama kata 6 bulan buku tu akan diterbitkan, sebab artikel itu telah pun mula diterbitkan di sana sini dan dimanfaatkan oleh orang ramai. Jadi bukan menulis buku, mengumpul buku. Jadi kalau orang katakan kenapa banyak buku yang telah ditulis sampai 40, salah satu lagi caranya adalah untuk mengumpulkan pelbagai artikel yang contohnya tentang isu tentang masjid atau isu tentang Islam atau isu tentang identiti. Jadi dikumpulkan di bawah contohnya tajuk isu-isu seni bina. Jadi itu pun kita dapat satu compilation ataupun kompilasi of artikel-artikel yang telah dituliskan itu. Jadi saya juga banyak menulis dalam surat khabar. Jadi artikel-artikel itu kebanyakan sekarang menjadi asas kepada beberapa buah buku yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan UTM, Utusan Publication dan sebagainya. Itu cara menulis yang ada lagi cara-cara yang lain yang saya juga telah bukukan di dalam satu artikel strategi penulisan buku dalam yang telah dibentangkan. Dari sudut research, apa yang telah saya buat yang dikatakan research hanyalah PhD saya, iaitu berkenaan dengan satu pemikiran tentang seni bina masjid. Jadi saya telah membaca lebih dari 20,000 hadis daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, dan daripada pembacaan itu saya telah mendokumentasi 1,000 lebih hadis, dan daripada itu saya telah mengambil hanya 150 hadis untuk membuat PhD saya. Dan bila saya menulis tentang seni bina Islam, seni bina masjid, itu adalah berdasarkan kepada research yang dikatakan research secara formal. Kebanyakan buku-buku lain seperti perumahan dan juga tentang demokrasi dan seni bina, ini bukan research yang diartikan sebagai research formal. Ini adalah observasi dan refleksi. Dan kebanyakan penulisan tentang seni bina Islam ataupun budaya Islam yang saya lihat, mereka pergi sebagai pelawat dan kemudian membuat observasi, tidaklah membuat research yang formal, tapi mereka menulis apa yang mereka rasakan, makna-makna seni bina. Jadi ini walaupun bukan research, tetapi menjadi asas penting kepada pembudayaan ilmu. Itu yang harus kita faham tentang apa yang dikatakan research book dengan buku yang dikatakan tidak ada research, tetapi sebenarnya penting ataupun lebih penting daripada buku yang ada research tadi. Kebanyakan isu tentang seni bina Islam, ini daripada kajian dan research, juga refleksi, adalah ketidakfahamannya seseorang itu tentang apa yang dikatakan hasil seni bina atau produk seni bina. Yang biasa difahami bukan saja oleh arkitek ataupun penulis seni bina,
dan yang selalunya orang umum, bahawa seni bina ini harus datang daripada seni bina yang lain. Contohnya kalau kita hendak membuat sebuah bangunan, kita kena merujuk bangunan yang sebelumnya. Memanglah dari sudut umumnya itu adalah benar. Serupa juga kalau kita nak belajar tentang apa-apa, kita rujuk pada orang yang dah belajar pasal perkara tersebut. Tapi aktiviti ini ataupun praktis ini ada dia punya had dia. Jadi hadnya adalah kita hanya terbentuk daripada satu bayang sahaja. Okey, apa yang kita nampak? Bayang. Kita tak nampak benda yang sebenarnya. Jadi kebanyakan ahli falsafah pun memikirkan demikian. Jadi yang saya nak sampaikan bahawa seni bina yang kita nampak, sama ada masjid Putra ke atau masjid Hagia ataupun masjid Ottoman dan sebagainya, ia adalah satu produk atau hasil daripada budaya masyarakat setempat dengan iklimnya, teknologinya dan sebagainya. Jadi kita juga kena faham bahawa seni bina datangnya daripada satu perkara yang jarang disebut, itu nilai manusia tersebut. Contohnya kalau kita lihat sebuah kampus, kan? Kalau kita mempunyai nilai bahawa universiti itu adalah tempat melatih pelajar yang akan menjadi pemimpin masa hadapan, maka kita akan melebihkan contohnya ruang-ruang untuk pelajar. Contohnya student union akan diletakkan di tengah-tengah. Kemudian saya juga kata the presence of student. Jadi maknanya student akan buat banyak aktiviti, dan kini kita kena ada ruang untuk mereka set up kios dan sebagainya. Kalau kita pergi Taylor's University, kita masuk, memang kita akan nampak bisingnya student membuat aktiviti masing-masing. Itu nama dia present. Jadi itu menunjukkan bahawa seni bina bukan datangnya daripada seni bina lain, tapi daripada tujuan kita yang kita faham tu dari sudut budaya dan nilai masyarakat. Pada mula saya menulis tentang isu tentang masjid, saya beranggapan bahawa ia adalah satu masalah dalam negara Islam yang menganggap bahawa masjid tu mesti ada kubah, mesti ada menara ukiran seperti yang disebutkan tadi. Tapi satu kajian yang telah saya minta pelajar saya buat, rupanya ia adalah satu masalah global. Kalau kita lihat Washington DC, Masjid Washington DC, ia tidak ubah seperti masjid yang kita dapat di Mesir. Jadi kita lihat kadang-kadang kalau masyarakat di luar negara seperti Amerika dan sebagainya, kalau mereka ada duit ataupun dana yang banyak, akan terjadi masjid yang seperti yang dikatakan Masjid Putra dan sebagainya. Mereka beranggapan bahawa itulah identiti mereka. Walhal tidak ada langsung di dalam Al-Quran atau hadis yang mengatakan bahawa kita harus membuat masjid sedemikian. Ada orang mengata iyalah betul, tapi sudah pun sejarah kita macam tu dan dia bermula di sana, kita haruslah mengambil bahasa seni bina yang dari sejarah. Sebenarnya ya, saya kata betul, tapi jawab soalannya, kalau nak ambil sejarah, adakah sejarah Melayu ataupun sejarah Turki? Itu satu persoalan lain. Kalau tanya saya, langsung saya tidak akan memikirkan tentang sejarah. Sebab ada banyak soalan-soalan ataupun nilai atau budaya yang harus kita fikirkan tentang masjid. Contohnya, bagaimanakah hubungan orang Islam sesama orang Islam di dalam komuniti? Jadi, kalau kita katakan orang Islam perlu berkasih sayang di antara satu sama lain, maka mereka harus berjumpa dan selalu ada di satu tempat. Kalau mereka bentuk sebuah shopping kompleks, memang itulah strateginya untuk menarik orang untuk duduk di situ dengan tempat makannya, dengan ada orang main pianonya. Kita buatkan begitu supaya mereka duduk, makan dan belanja duit di situ. Tapi kita tidak mendekati masjid sedemikian. Kita mendekati sebagai tempat sembahyang dan ikut macam Turki. Itu satu kelemahan yang agak ketara. Itu baru hubungan dengan orang Islam. Apakah aspek hubungan Islam dan bukan Islam? Seperti Rasulullah SAW telah bertemu dengan orang-orang Kristian dari Najran,
dan telah berbahas atau berbincang atau berbual, dan orang Kristian pun bersembahyang di masjid itu sebagai orang Kristian, dan mereka telah pun tinggalkan tempat itu sebagai orang Kristian. Jadi apakah engagement orang Islam dengan bukan Islam? Cuba lihat masjid kita. Pertama sekali yang dibina adalah pagar yang besar. Apakah mesejnya? Mesejnya, kamu semua jangan masuk yang mana yang kononnya kotor-kotor dan hadas besar dan sebagainya. Setahu saya yang orang bukan Islam yang tidak boleh masuk adalah Masjidil Haram dan kawasan haram. Itu saja. Jadi tak adalah haramnya yang bagi saya masjid-masjid kita, sebab dia bukan bertaraf hanya satu tempat saja yang dikatakan suci daripada orang bukan Islam, iaitu di Mekah. Jadi ini yang menunjukkan bahawa beberapa kepincangan tentang seni bina masjid. Dari sudut peranan asal masjid, itu satu lagi kesilapan orang yang tidak tahu tentang apa maksud seni bina. Sebenarnya yang saya faham, bangunan ini dia tidak wujud kalau tak ada manusia. Okey, manusia yang membuatnya, tapi lebih penting manusia yang menggunanya. Jadi manusia itulah pengguna bangunan. Dan soalannya adalah bukan tentang masjid apa nak bina, tapi masyarakat Islam yang macam mana yang kita nak bentuk. Itu soalan tadi. Serupa juga soalan kampus tadi. Pelajar yang macam mana kita nak bentuk. Pelajar yang dapat semua GPA 4.0 dan bekerja dalam office, ataupun pelajar yang boleh membawa perubahan positif di dalam masyarakat, yang kritikal pemikirannya, tidak mengambil maklumat secara satu sumber sahaja dan sebagainya. Jadi masyarakat macam mana yang kita hendak lakukan? Kalau kita tanya anak kita pun, kita nak anak yang 8A ke anak yang baik? Ada juga yang menjawab nak 8A. Ya, nak anak yang baik. Tapi masalah dia baik ni macam mana definisi dia? Serupa juga dengan masjid tadi, apakah definisi Islam dari sudut masyarakat? Jadi masyarakat, because jemaah yang masuk dalam masjid ni, jemaah yang berinteraksi antara satu sama lain. Jadi apakah kita punya program untuk mereka menjadi apa? Menjadi orang Islam yang baik. Orang Islam baik itu macam mana? Dia kasih sayang antara sama lain. Nak kasih sayang macam mana? Kena kenal antara sama lain. Kalau nak kenal macam mana? Kena jumpa satu tempat. Bila kita breakdown ataupun kita pecahkan, ya, kita akan dapat apa elemen yang harus kita lakukan kepada bangunan yang dikatakan masjid itu. Tapi ini tidak berlaku. Yang berlaku, kita nak bangunan yang macam mana? Warna kuning, warna hijau, ataupun bentuknya begini, begitu. Inilah jadi kegagalan. Jadi soalannya bukan kepada bangunan apa, fundamental masjid apa, tetapi kepada masyarakat itu. Masjid satu saja, ritualnya adalah sembahyang bersama mengarah ke kiblat. Satu tu saja yang unik kepada apa yang dikatakan bangunan masjid. Tapi kalau tidak pun, parking lot pun boleh jadi masjid juga. Tidak dikatakan tidak boleh. Ada di tempat-tempat dekat negara-negara lain yang mana masjid tu hanyalah batu yang disusun kecil-kecil menjadi garisan 4 segi. Itulah masjidnya. Bila masyarakat itu berpindah ke tempat lain, masjid itu dipadamkan dari sudut batu itu telah dibuangkan. Jadi tidak ada kepentingan bangunan di sini. Yang pentingnya masyarakat itu bertemu, bersembahyang, berinteraksi dan membuat keputusan tentang kolektif ataupun kepentingan masyarakat itu. Kebanyakan arkitek yang pada masa sekarang ini ada beberapa jenis. Yang satunya tu memang tahu isu-isu yang sebenar tentang seni bina, tetapi takut nak buat. Sebab dia takut benda tu akan ditolak dan perkara itu akan menjadi satu benda yang mungkin kontroversi. Itu memang sedikit saja golongannya. Yang ramainya adalah yang jenis mengikut apa klien cakap. Klien nak 8 dom, bagi 8 dom. Ataupun kubah. Dia nak 8 menara, bagilah. Kan? Sebab komisen pun banyak. Jadi bila komisen banyak, bila harga bangunan tu besar, komisen arkitek pun dia mengikut harga keseluruhan bangunan. Jadi kalau 8 menara dengan satu menara, rasa-rasanya 8 menara banyak sakit komisionnya. Itu masalah arkitek yang juga ada beberapa aspek lagi. Tapi
umumnya begitu. Yang tahu takut. Yang tak tahu ni yang biasanya bukan kata tak tahu, lebih mudah mengikut. Jadi kalau kita tengok Melaka pada zaman dahulu, kepelbagaian, seni bina, ornamentasi dan rupa bentuk bangunan dan sebagainya. Saya telah membuat kajian, bukan kajian, pembacaan. Saya memang suka membaca kitab-kitab Buddha, kitab-kitab Hindu, dan saya suka membaca penulisan-penulisan daripada orang-orang Cina dan sebagainya, dan saya dapati kekayaan ilmu, kekayaan budaya, kekayaan keinsanan tidak lari daripada definisi keihsanan Islam dan juga kesantunan orang-orang Melayu dan sebagainya, ataupun lebih memberi ruang kepada pembangunan budaya lain di situ, sebab ia akan menjadi satu kekuatan negara ini. Dan kalau kita lihat UTM Jalan Geni, itu mereka satu bahasa yang kita kata bahasa international, tidak ada ethnic centered, iaitu terlalu mengagungkan satu etnik. Supaya juga dengan masjid. Kalau kita lihat masjid, contohnya kalaulah kita orang Melayu, kita pergi ke Scotland, kita lihat masjid itu bahasa seni bina bahasa Mesir. Kenapa dia agungkan bahasa Mesir? Kenapa tidak bahasa saya? Dia nampak tak permasalahan di situ, iaitu melebihkan satu bangsa ataupun satu bangsa, walhal Islam itu memang kepelbagaian budaya dan bangsanya. Dari sudut kita harus memahami daripada mana datangnya tipologi bangunan yang Minoru Yamasaki buat itu. Kita kena lihat bahawa awal kurun ke-20 tidak ada perumahan flat yang seperti yang dibuatkan oleh Minoru Yamasaki. Apa yang berlaku adalah satu revolusi, dan revolusi itu revolusi komunisme, sosialisme, komunisme di Rusia, dan juga di beberapa buah negeri di Eropah. Dan selaras dengan revolusi called the workers revolution, the workers revolution, di mana pekerja-pekerja yang berasa ditindas telah bangkit menentang golongan aristokrat, bourgeois dan sebagainya. Maka saya melihat bahawa arkitek seperti Le Corbusier, seperti Mies van der Rohe yang di Jerman dan juga di Perancis ketika itu telah mengutarakan bahawa kita harus membuat perumahan yang lebih higienik, lebih sihat daripada perumahan yang dibiarkan begitu saja. Contohnya di Britain, apabila berlakunya revolusi industri, orang-orang telah pergi datang daripada kampung-kampung untuk pergi ke bandar untuk bekerja kilang, kerana ini adalah satu sumber keuangan yang baru daripada kita duduk di kampung, sebab ekonomi telah berubah daripada kepada international, iaitu menghasilkan barangan melalui kilang. Jadi mereka hidup dengan rumah yang tidak tersusun dengan baik. Maka timbullah garden movement dan sebagainya. Dan di Perancis dan di Jerman, mereka menganggapkan bahawa housing adalah prioriti pertama untuk kita lakukan. Dan apakah housing itu? Housing itu adalah untuk menghasilkan satu yang sihat untuk pekerja datang dan tinggal. Jadi ada infrastruktur dan juga ada ruang seperti bilik air yang baik dan sebagainya. Masalah budaya tidak termasuk dalam perkiraan mereka, sebab mereka hanya hendak menghasilkan suatu mesin untuk kehidupan yang sihat. Itu ada udara baik, ada tempat bilik air yang bersih dan sebagainya. Jadi it is hanya untuk keperluan biologika ataupun untuk kita punya manusia sebagai haiwan. Jadi macam tu. Jadi satu benda yang memang cukup baik. Dan juga dalam komunisme, mereka tidak suka kepada agama ataupun tradisi, kerana dianggapkan bahawa agama dan tradisi ini akan menghindar daripada perkembangan minda dan sebagainya itu. Ada benarnya juga, tapi ada banyak juga yang tak benar.
Jadi apa yang berlaku adalah apabila masa beredar dan negara-negara seperti Malaysia, India dan sebagainya mendapat kemerdekaan. Apabila dapat kemerdekaan, mereka hendak membina pembangunan yang cepat. Jadi arkitek-arkitek melihat kepada tipologi-tipologi bangunan yang dikatakan macam Bukit Cagar itu sebagai satu mesin yang mudah dibina, cepat dibina, tapi mereka tidak, ataupun mereka tidak sedar atau tidak sedar, saya tidak pasti, yang bahawa kotak-kotak bangunan itu adalah kotak-kotak mesin daripada revolusi komunisme. Dan Minoru Yamasaki telah mengambilnya sebagai satu what we call international style dan membuat peranggapan yang sama. Kalau bagi tempat yang sihat, ada toilet baik, boleh kita naik, selamatlah manusia. Jadi tidak dianggapkan bahawa budaya masyarakat yang akan menghuni itu satu benda yang penting. Sebab itulah Jane Jacobs telah mengkritik dalam Death of the American City dan mengatakan bahawa tidak boleh begitu. Manusia ni bukan haiwan semata-mata haiwan. Haiwan pun ada budayanya juga. Jadi malah manusia ada budaya. Jadi itulah yang berlaku bila kemerdekaan, mungkin sebab hendak membina dengan cepat, maka flat seperti Bukit Cagar itu telah diletakkan di serata tempat. Tak apalah, kita boleh maafkanlah. Tapi janganlah kita sambungkan dengan flat-flat yang sekarang masih lagi terbina. Kalau kesan flat yang dibuat sekarang ini sama dia punya ni. Saya pun tengok di Putrajaya dengan Harapan ia berbeza. Sama juga, cuma warna dia lain. Adalah bumbung sikit, tetapi masalah budaya yang telah saya sebutkan seperti privasi, seperti adat resam, macam orang Cina nak bakar dia punya ni dekat mana, semua tu tidak terjawab, masih lagi tidak terjawab. Warna dia, ialah bolehlah kata cantik, tapi tidak menjawab soalan pokok kepada apa yang dikatakan perumahan. Kalau dah ada digital age, orang tak payah pergi kerja, jadi undang-undang kerja ni macam mana? Jadi soalan pertama adalah tentang undang-undang kerja. Kalau kerani itu tak payah pergi kerja, dia cuma menerima arahan untuk buat sekian-sekian dan sebagainya. Ada yang perlu ada dekat pejabat, tetapi ramai yang dirasakan tidak perlu ada di pejabat. Jadi implikasi kepada seni bina adalah yang pun disebut oleh Alvin Toffler, perumahan akan menjadi suatu yang bukannya tempat kita tinggal, tetapi juga tempat kita membuat kerja. Jadi implikasi mudahnya adalah ada ruang untuk kita bekerja. Walaupun kita ada digital age, kita masih lagi harus membuat face to face hubungan semuka, kita katakan. Ya, jadi apabila kita hendak memeterai satu perjanjian, jadi kita kadang kena nak lihat body language ataupun perwatakan seseorang itu, maka kita kena pergi ke tempat seperti hotel yang mana mempunyai tempat yang kita boleh bekerja. Kalaupun tidak, dalam apartmen, mungkin saya nampak bahawa kita akan mempunyai ruang-ruang tertentu yang mungkin boleh disewa oleh orang yang tinggal di apartmen, bekerja di dalam satu macam persekitaran office, tapi bukan office dia. Ya, di situ mungkin ada 20 orang buat kerja dengan high speed connection, ya. Tetapi mereka bekerja pada 20 firma yang berbeza. Jadi implikasinya kepada reka bentuk apartmen, kepada perumahan sebagai satu tempat bekerja dan juga ni. Dan kalau hendak pun tempat bekerja pun boleh juga jadi tempat tinggal. Dan kalau tempat bekerja menjadi satu tempat tinggal, maka implikasi tentang anak-anak yang mana kita mempunyai daycare center, sekolah-sekolah untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi besar jugalah implikasinya terhadap perancangan bandar. Bukan sahaja bangunan, tapi perancangan bandar itu sendiri. Kebanyakan negara dalam dunia yang membuat bandar intelijen ataupun bandar sustainable, lestari, tidak menggunakan banyak keluasan tanah tu untuk jalan raya. Satu, bangunan tu lebih dekat
Kedua, seperti Tokyo Teleport City, kita katakan, menggunakan komuter yang lebih banyak. Jadi jarang sangatlah kita melihat kereta. Kalau kita lihat Taiping, bandarnya dibina oleh orang putih. Orang putih tahu tentang panas dan sebagainya tu. Jadi kaki limanya semua daripada satu point A kepada point B, kita boleh berjalan. Tidak perlu kita naik kereta ke apa ke untuk pergi ke tempat-tempat yang mana kawasannya teduh dan sebagainya. Dan tempatnya pula diletakkan berdekatan. Orang kata penghimpit, ada rumah kongsi, ada rumah orang tinggal, ada orang jaja, market, pasar dan sebagainya. Kenapa tidak diambil iktibar daripada tipologi bandar sedemikian? Pertama sekali saya ingin mengucapkan kalau dari sudut keluarga tu kepada isteri saya yang sabar. Kadang-kadang tu orang penulis ni, dia kalau dia cakap seorang-seorang, dia kena cakap dengan orang lain juga. Jadi kadang-kadang dengan isteri saya yang pertamanya, Puan Nurhayati Yusof, dan juga pada anak-anak saya yang juga kadang-kadang saya terpaksa bersyarah perkara-perkara ini untuk kita tengok kembali apa yang kita tulis dan sebagainya. Kemudian saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada UTM Press kerana walaupun kita katakan pencetakan buku itu dari sudut ada yang dikatakan kualiti bagus ke tak bagus, saya tidak berapa mengendahkannya, kerana yang penting dua perkara: buku itu keluar, dan yang keduanya saya dibenarkan bercakap dengan secara yang sejelas mungkin. Sebab dari sudut penilaian buku, kadang-kadang ada juga yang terlalu mengikut kepada keadaan di mana kita tidak dibenarkan menjadi sensitif dan sebagainya. Jadi saya rasa itu satu perkara yang cukup tidak memberi keluasan untuk kita berkembang. Jadi dalam hal ini, banyakkan buku-buku yang telah saya tulis telah diluluskan untuk penerbitan, walaupun beberapa aspek yang dikatakan kontroversi, saya tak nampak pun kontroversinya, kan? Tetapi ada yang menganggapkan sebagai kontroversi. Jadi saya amat terharu dan juga terima kasih kepada UTM Press kerana menyokong ataupun memberi satu peluang untuk saya merakamkan ilmu dan juga nilai yang saya pegang dari sudut nilai Islam dan juga nilai sebagai seorang rakyat Malaysia.